Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Surah Allah Azim, Surah Al-Baqarah ayat 8 hingga 9. Maksudnya dari antara manusia ada berkata, kami telah beriman kepada Allah dan pada hari kiamat, padahal mereka sebenarnya tidak beriman. Mereka hendak memperdayakan Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya memperdaya diri sendiri, sedang mereka tidak menyadarinya. Begitulah firman Allah SWT surah Al-Baqarah ayat 8 hingga 9. Sebab itu marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT dengan sebenar-benarnya, iaitu dengan mengerjakan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Semoga kita menjadi seorang yang lebih bertakwa, lebih hebat dan lebih mulia di sisi Allah SWT, insya-Allah. Dan tajuk saya pada hari ini adalah yang mana itu tajuk mukmin sejati. Dalam perkongsian saya adalah saya akan bercerita tentang 5 ciri mukmin yang sejati. Antara surah tentang ciri mukmin yang sejati adalah surah Al-Anfal ayat 2 hingga 4. Sesungguhnya kehidupan di dunia ini penuh dengan ujian, cabaran, rintangan yang memerlukan keimanan dan ketakwaan yang teguh dan tulen agar seorang muslim itu sentiasa berada di landasan yang betul dan tidak terjerumus ke lembah maksiat. Oleh itu, bertakwa kepada Allah SWT adalah tanggungjawab yang mesti dilaksanakan oleh orang-orang beriman, iaitu kita sendiri. Dan kita janganlah menjadi seperti golongan munafik. Iaitu golongan munafik adalah orang yang mengaku dirinya beriman, padahal sebenarnya dia tidak beriman. Orang munafik ni Allah beritahu lagi kepada kita dalam surah 8, itu surah Al-Anfal ayat 21, yang mana, dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang munafik yang berkata kami mendengar, padahal mereka tidak mendengar kerana hati mereka mengingkarinya. Mengingkari apa? Mengingkari suruhan Allah SWT. Sebelum itu, para sahabat sekalian, orang mukmin ini dia terbahagi kepada 2 golongan. Apa itu 2 golongan? Yang pertama, orang mukmin yang kuat, teguh dan tulen imannya, dan satu lagi adalah orang mukmin yang lemah imannya. Para sahabat sekalian, yang dikasihi sekalian, orang mukmin ini bukan sahaja orang beriman, bukan sahaja beriman kepada Allah SWT dengan hati dan mengaku dengan lisan, bahkan orang yang melaksanakan segala perintah Allah SWT serta menjauhi segala larangannya juga adalah orang mukmin. Manakala orang mukmin yang lemah imannya pula adalah orang mukmin yang sekadar percaya, beriman kepada Allah SWT dengan hatinya, mempercayai Allah dan membenarkan adanya Allah, mengakui dengan lisan dengan mengucap 2 kalimah syahadah, tetapi cara hidup dan tingkah lakunya bercanggah dengan syariat, akhlak dan syariat Islam. Dalam satu hadis, Rasulullah SAW bersabda daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sabda Rasulullah SAW, orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan disukai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah iman. Daripada orang mukmin yang lemah. Riwayat Al-Imam Muslim. Okey. Seterusnya, buat sahabat yang dirahmati Allah SWT, sesungguhnya
orang-orang yang beriman itu yang sempurna imannya ialah ada 5 yang dalam surah Al-Anfal ayat 2 hingga 4 adalah kita dapat simpulkan ada 5 ciri-ciri yang seharusnya ada pada orang mukmin sejati. Yang pertama, orang-orang yang beriman apabila mereka mendengar nama Allah disebut, gembiralah hati mereka kerana diliputi oleh perasaan takut. Perasaan takut inilah yang dapat mencegah kita daripada melakukan kemungkaran. Orang yang hati sentiasa ingat kepada Allah SWT pula tidak akan melupakan Allah di waktu senang maupun susah, kerana Allah telah memberi jaminan kepada kita yang mana Allah akan memberikan kita bimbingan dan pertolongan kepada kita. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 251. Oleh itu, ingatlah kamu kepadaku dengan mematuhi hukum dan undang-undangku, supaya aku membalas kamu dengan kebaikan, dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu kufur akan nikmatku. Yang kedua, ciri kedua adalah bertambah kuat keimanan kita. Apabila mendengar ayat-ayat Al-Quran dibacakan dengan mengandungi hikmah dan falsafah yang tinggi yang membawa berita-berita yang menggembirakan pengajaran yang sebenar serta menjanjikan keajaran dan sebagainya. Yang ketiga, berserahlah kepada Allah SWT, itu tawakal kepada Allah SWT. Tawakal ini adalah menyerahkan diri kita secara mutlak kepada Allah SWT sebagai langkah terakhir setelah segala usaha dan ikhtiar kita dilakukan dalam menghadapi sesuatu perkara. Sifat ini seharusnya kita jadikan prinsip di dalam kehidupan seharian kita kerana ia dapat menanamkan semangat keteguhan hati, ketenangan dan sebagainya. Yang keempat pula adalah mendirikan solat. Solat adalah benteng dan perisai yang amat kukuh bagi seseorang mukmin, yang mana solat ini dapat mencegah daripada melakukan perbuatan yang keji dan munkar, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Ankabut ayat 54. Dan solat ini antara cara seorang hamba ingin berkomunikasi dengan Allah SWT. Akhir sekali adalah membelanjakan sebahagian daripada rezeki hartanya ke jalan Allah SWT. Adapun keadaan manusia itu dipandang daripada sudut senang dan susah. Ia dibagikan kepada 3 golongan. Yang pertama, golongan yang mudah mendapat rezeki. Yang kedua, golongan yang mendapat rezeki sekadar cukup keperluannya. Yang ketiga, golongan yang tidak mencukupi keperluan hidupnya. Mereka yang hidup senang dan mendapat rezeki banyak, janganlah membazir, tetapi belanjakan sebahagian daripada harta untuk amal kebajikan, menolong susah, bersedekah dan sebagainya. Bagi mereka mendapat rezeki yang sekadar cukup keperluannya, berhati-hatilah dalam urusan kewangan dan belajarlah dan bijaklah dalam berbelanja dengan mengikut keperluannya. Dan akhir sekali, bagi mereka yang mendapat rezeki yang kurang, bersikap bersabarlah dan jangan pernah putus asa dalam berusaha mencari dan mencapai kebahagiaan hidup yang diridai Allah SWT. Kesimpulannya, marilah kita semua muhasabah diri kita agar lebih menjadi orang yang lebih baik di kemudian hari, dan kita haruslah berazam untuk berusaha menjadi seorang mukmin yang sejati. Sebagai seorang Islam, kita mestilah mempunyai iman yang kuat dalam berusaha dan kuat dalam beramal, serta sentiasa bersatu padu dalam menegakkan agama Islam. Oleh itu, marilah kita bersama berdoa, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan orang-orang yang benar, yang beriman dengan keimanan yang teguh, sebagaimana dalam surah Al-Hujurat ayat 51.
saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hear my voice like a